Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Dan kita akan lihat satu standard kandungan 12.1, sukatan kecenderungan memusat, dan satu standard pembelajaran iaitu menentukan mod, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Apakah yang dimaksudkan dengan sukatan kecenderungan memusat? Sukatan kecenderungan memusat ialah suatu sukatan yang menunjukkan kedudukan suatu kumpulan data dan memerihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan hanya satu nilai sahaja. Dan kita akan belajar 3 jenis sukatan kecenderungan memusat, iaitu yang pertama ialah mod, yang kedua ialah median dan yang ketiga pula ialah mean. Okey, sewaktu di tingkatan 1 kita dah belajar dua jenis data, iaitu data kategori dan juga data numerik. Okey, set data ini terbahagi pula kepada dua jenis, iaitu yang pertama melibatkan data tak terkumpul dan yang kedua melibatkan data terkumpul. Okey, data tak terkumpul boleh diwakilkan dalam dua bentuk, iaitu yang pertama ialah kaedah penyenaraian, iaitu kita senaraikan data-data yang terlibat, dan yang kedua ialah dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, sebagai contoh, kita ada maklumat tentang data grade A, B, C dan kita wakilkan data ini dalam bentuk jadual kekerapan. Dan bagi data terkumpul, kita boleh wakilkan sama ada dalam bentuk jadual kekerapan yang melibatkan selang kelas bagi data tersebut, ataupun kita boleh wakilkan dalam bentuk plot titik, plot batang dan daun dan juga beberapa jenis graf. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan menentukan mod, median dan mean bagi data tak terkumpul. Okey. Mod. Apakah yang dimaksudkan dengan mod? Okey. Mod bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey. Terlihat satu contoh. Tentukan mod bagi setiap data berikut. Okey, kita lihat yang pertama. Diberi dalam bentuk penyenaraian. Okey, ada 7, 6, 7, 3, 5, 7, 8, 10, 7 dan 3. Okey, jadi kita lihat semula kepada maksud mod tadi ialah set data yang paling tinggi kekerapannya. Maksudnya, data tersebut paling kerap muncul dalam senarai data. Okey, kalau kita lihat senarai yang diberi, okey, kita ada 1, nombor 7, 2 kali kekerapannya dan 3 kali kekerapannya. Okey, berbanding dengan nombor-nombor yang lain, kita dapati bahawa nombor 7 paling tinggi kekerapannya iaitu 3 kali. Jadi, tentukan mod. Jadi, mod bagi data yang pertama ialah 7. Okey, iaitu 3 kali kekerapannya. Okey, kita lihat yang kedua, soalan B. Okey, dalam bentuk data kategori. Okey, ada van, bas, van, motosikal, kapal dan bas. Okey, di sini kita tandakan. Okey, van ada 1, 2. Okey, bas ada 1 dan 2. Jadi ada 2 data yang mempunyai kekerapan yang sama dan paling tinggi, iaitu van dan bas. Jadi untuk data yang kedua ni, kita akan ada 2 mod, iaitu van dan bas. Okey? Boleh? Okey, yang ketiga kita lihat seterusnya. K, L, P, H, M, Y dan A. Okey? Melibatkan data kategori.
Okey, ada tak huruf yang kita lihat paling tinggi kekerapannya di sini? K, L, P, H, M, Y dan A. Dan kita dapati di sini bahawa semua huruf ini hanya ada satu kekerapan. Okey, hanya ada sekali. Bermaksud untuk data ini tiada mod. Okey, tiada mod. Iaitu tiada nilai yang paling tinggi kekerapannya. Semua kekerapannya sama, iaitu 1. Jadi untuk satu-satu data dikatakan tidak mempunyai mod apabila semua nilai mempunyai kekerapan yang sama. Okey, seperti contoh C lah. Semua kekerapannya adalah 1, maka untuk data ini kita katakan tiada mod. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat pula tentang median. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan median? Median ialah nilai ataupun purata dua nilai yang berada di tengah-tengah suatu set data yang disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, untuk median kita mesti pastikan data tersebut disusun dahulu sama ada mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, jadi kita ada dua kategori data tadi. Jadi kita lihat data yang pertama, bagi data dalam bentuk penyenaraian. Okey, untuk data tak terkumpul tadi sama ada dalam bentuk penyenaraian ataupun dalam bentuk jadual kekerapan. Jadi bagi data dalam bentuk penyenaraian, data itu ganjil. Okey, jika bilangan data itu ganjil, median ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala bagi data yang genap, okey, jika data itu mempunyai bilangan genap, nilai purata bagi dua nombor yang berada di tengah-tengah merupakan median. Okey. Dan bagi data dalam bentuk jadual kekerapan ataupun dalam bentuk perwakilan data, okey, ada dua keadaan di mana median bagi data ganjil, okey, jika kekerapan data itu ganjil, mediannya ialah data yang ke n tambah 1 bahagi 2. Dan bagi median data genap, okey, jika bilangan data itu genap kekerapannya, maka mediannya ialah purata data ke n per 2 dan n per 2 tambah 1. Okey, nanti kita akan lihat satu persatu contoh melibatkan kedua-dua jenis kategori ini. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh. Okey, contoh yang pertama melibatkan data tak terkumpul dalam bentuk penyenaraian. Okey, soalan A. 15, 19, 20, 23, 17, 16 dan 15. Okey, data ini dalam bentuk penyenaraian. Jadi kamu kena ingat untuk median kita mesti susun data ikut tertib. Sama ada nak susun dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, jadi cikgu akan susun dalam bentuk tertib menaik. Okey, jadi yang paling kecil ialah 15. Okey, jadi kita tulislah. Okey, kita senaraikan semula ikut tertib. Okey, 15, 15. Okey, seterusnya kita ada 16. Okey, 17. 19. 20. Dan akhir sekali ialah 23. Dan kita tentukan pula di antara nombor ini yang mana nombor ataupun nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi cara mudahnya cikgu akan potong satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Okey, satu di kiri, satu di kanan. Satu di kiri dan satu di kanan. Jadi kita ada 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan dan ada satu data yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini kekerapannya ada 7, iaitu bilangan kekerapannya adalah ganjil. Dan bila ganjil, median adalah nilai yang berada di tengah.
Jadi, di sini median ialah 17. Okey, median ialah 17. Nombor 17. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. 10, 30, 40, 70, 30 dan 80. Jadi, kita akan susun ikut tertib. Okey, kita susun semula ikut tertib. Okey, nombor yang paling kecil adalah 10. Okey, 10. Seterusnya 30. Okey, 30 ada 2 kali. 30, 40, 70 dan 80. Okey, ada berapa kekerapan data ini? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 maksudnya data ini ialah data genap kekerapannya. Jadi bila genap maksudnya akan ada 2 nilai yang berada di tengah-tengah dan kita dapatkan median dengan cara kita mencari purata. Okey, cikgu potong 1 di kiri, 1 di kanan. 1 di kiri, 1 di kanan. Jadi sekarang kita dah ada 2 nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, oleh kerana data ini genap, jadi kita ada 2 nilai yang berada di tengah. Jadi untuk dapatkan median, kita akan cari purata nombor yang berada di tengah-tengah. Iaitu 30 tambah 40 kita bahagikan dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat 30 tambah 40, 70 bahagi 2, kita akan dapat 35 sebagai nilai median. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh ketiga melibatkan data tak terkumpul dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan bilangan novel yang dibaca oleh 25 orang murid dalam seminggu. Tentukan median bagi bilangan novel yang dibaca oleh murid dalam seminggu. Okey, jadi data ni dalam bentuk jadual kekerapan. Jadi kita mesti faham apa yang dimaksudkan dengan data ini. Okey, maksudnya untuk yang baca satu novel sahaja, kekerapan dia ada 4. Maksudnya kita mesti tahu kedudukan data. Okey, kedudukan data. Maksudnya untuk novel bilangan satu novel sahaja, okey, data 1 hingga data 4. Sebab apa? Sebab ada 4 kekerapan. Jadi 1, 2, 3, 4 berada pada bilangan novel 1. Okey. Boleh faham? Sebab apa kita perlu dapatkan kedudukan data? Sebab kita akan menggunakan rumus tadi sama ada kita nak semak sama ada median kita ni data ganjil ataupun median kita data genap. Okey, untuk tahu ganjil atau genap, kita mesti jumlahkan kekerapan. Okey, jumlah kekerapan. Okey, kita akan jumlahkan semua kekerapan. 4 tambah 7 tambah 6 tambah 8. Okey, jadi kita ada kekerapannya 25. Maksudnya kita akan guna rumus yang ini. Iaitu median bagi data ganjil. Jadi untuk dapatkan median, kita perlu tahu kedudukan data keberapa. Okey, median berada pada kedudukan data ke... Okey, data ke berapa? Kita akan lihat rumus ni. N tambah 1 bahagi 2. N tu apa? N tu ialah jumlah kekerapan. Okey, jadi kekerapan kita ialah 25. Jadi perlu tambah dekan dengan 1. Dan kita akan bahagi dengan 2. Jadi 25 tambah 1, 26. 26 bahagi 2. Median berada pada kedudukan data ke-13. Okey, kedudukan data ke-13. Jadi kita susun dahulu data ni tadi. Okey, 1, 2, 3, 4 berada di sini. Jadi start dengan 5. Okey, kamu kiralah. Okey, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 5 hingga 11.
berada pada bilangan novel 2. Seterusnya, data ke-12. Okey. Jadi kamu kira 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi data ke-12 ke-17. Okey, dan untuk bilangan novel 4 akan bermula dengan data 18. Okey, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, jadi kita dah ada 25 data. Sama tak dengan jumlah kekerapan? Sama. Jadi sekarang ni kita dah ada kedudukan data dan tadi kita dah lihat bahawa median berada pada kedudukan data ke-13. Jadi dekat mana data ke-13? Okey, data ke-13 berada pada bilangan novel 3. Okey, jadi daripada sini kita dah dapatkan jawapan iaitu median sama dengan 3 buah. Okey? 3 buah novel. Okey? Boleh? Yang pertama, kamu mesti tentukan jumlah kekerapan supaya kita tahu sama ada data tersebut ganjil ataupun genap. Untuk kita menentukan sama ada kita nak guna rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua bagi menentukan kedudukan data keberapa sebagai median data tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh yang terakhir untuk mencari median bagi data dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, jadi kita ada jadual kekerapan bilangan ahli keluarga dalam 40 keluarga. Tentukan bilangan bagi bilangan ahli keluarga. Jadi di sini cikgu sertakan yang tadi sama ada median bagi data ganjil ataupun median bagi data genap. Jadi di sini dalam soalan dah dinyatakan ada 40 keluarga. Jadi apabila 40 keluarga maksudnya jumlah kekerapan adalah genap. Okey, jumlah kekerapan kita genap iaitu 40. Okey. Bila genap, kita akan rujuk kepada rumus yang kedua untuk menentukan kedudukan data yang menjadi median bagi data ini. Jadi, median bagi data genap ialah purata. Okey, purata data ke, okey, N-nya adalah 40. N ialah bilangan kekerapan, jumlah kekerapan. Jadi, purata data ke-40 bahagi 2. Okey, N per 2. Okey, dan juga, dan maksudnya tambahlah. N per 2 tambah 1. Okey, maksudnya 40 per 2 tambah 1. Okey, jadi di sini, purata data ke-20 dan 21. Jadi kita perlu kenal pasti data yang mana berada pada kedudukan 20 dan 21. Jadi cikgu akan tunjukkan kedudukan data dahulu. Okey. Kedudukan data. Okey. Jadi kedudukan data untuk bilangan ahli keluarga 3 orang ialah data 1 hingga data 10. Okey, data 1 hingga 10. Seterusnya, data 11 hinggalah data 24 untuk 4 orang ahli keluarga. Okey, kamu boleh tambahkan sahaja. Untuk 5 orang ahli keluarga, bermula data 25 hinggalah kamu jumlahkan untuk 9 kekerapan. Kita akan dapat 25 hingga 33. Dan untuk data bilangan ahli 6 orang ialah 34 sehinggalah 40. Okey. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 7 kekerapan untuk bilangan ahli 6 orang. Okey. Jadi daripada sini kita dah nampak kedudukan data. Sekarang ni kita dah lihat tadi
median kita akan berada pada kedudukan data. Okey, median ialah kedudukan data ke 20 dan 21. Jadi di manakah data 20 dan 21? Okey, jadi data 20 dan 21 berada pada bilangan ahli 4 orang. Okey. Data ke-20 dan 21 berada di sinilah. Okey. Jadi untuk dapatkan median, kita perlu kira purata. Okey. Data ke-20 4 dan data ke-21 juga 4. Jadi 4 tambah 4 kita bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat median untuk data ini ialah 4 tambah 4, 8. 8 bahagi 2, kita dapat 4. Jadi ini ialah contoh melibatkan kita menentukan median dalam bentuk jadual kekerapan data tak terkumpul. Okey? Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.